Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 15 surah Ar-Rahman. Ayat 15 surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khalaqal janna min marijim min nar. Sadaqallahul azim. Artinya, dan Allah jualah yang telah menjadikan jin itu daripada nyalaan api. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 15 surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan jin daripada nyalaan api. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubung tentang al-ma'al, dapatan perolehan daripada jin. Apakah dapatan perolehan daripada jin? Yakni asal kejadian jin itu adalah nyalaan api. Min marijim min nar, nyalaan daripada api. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu, nyalaan daripada api itu nyalaan yang tidak kelihatan asapnya, la dukhana laha, tidak kelihatan asapnya.
tiada tasyakul bentuknya, tiada tasawur rupanya, la alwana laha, tiada warna-warna kelihatan. Berbeza dengan nyalaan api yang biasa. Setiap api yang menyala itu ada bentuk. Nyalaan api itu ada rupa. Nyalaan api itu ada warna. Dan nyalaan api itu nampak kesannya, iaitu asap. Kepulan asap yang terbentuk daripada nyalaan api. Yang jelas, mana-mana api yang menyala ada bentuk, ada rupa, ada warna dan ada kesannya, iaitu kepulan-kepulan asap. Berbeza dengan jin. Nyalaan api yang tak ada bentuk, tak ada rupa, tak ada warna, tiada asap, tapi ia adalah api yang amat memudaratkan manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, api yang amat memudaratkan manusia, api yang di luar kawalan manusia, api yang sama sekali manusia tidak dapat kuasai. Setakat hari ini manusia yang mengawal api, manusia yang menyalakan api, sama ada daripada bahan api, petrol, diesel, minyak tanah, gas, itu semua bahan api. Daripada bahan itu lahirlah apinya, keluarlah nyalaannya. Maka kesemuanya itu dalam kawalan manusia. Manusia boleh kawal. Daripada gas, hasilnya nyalaan api berwarna biru, boleh potong besi pengapit tabung, habis. Dia bawa gas, dia potong besi pengapit tabung. Terkejut kita. Ya, besi pengapit tabung yang tebal macam gitu, besi tuangan tu pun boleh dipotong. Tubuh manusia lagi senang dipotong. Senang aja nak dipotongnya urat saraf, salur darah. Kerana api yang tak nampak lebih mudarat daripada api yang nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berlaku kebakaran, bomba membuat siasatan. Hasil siasatan bomba menyatakan litar pintas. Litar tu macam mana tah dia memintas, terbakar, habis. Litar pintas. Walhal selama ni kita tak nampak pun apinya. Yang nampak mentol menyala. Mentol menyala. Ya. Kipas berpusing. Aircon berfungsi. Tak nampak pun gerakan arus elektrik. Tetapi apabila arus elektrik mengalir, berlaku pintas, dah disebut litar pintas, mengakibatkan kebakaran, habis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Itu yang manusia kawal dengan kadar meter yang dibekalkan oleh TNB. Ada kadar ta'rif yang semakin tinggi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan ayat 15 surah Ar-Rahman, marijim minnar, nyalaan api yang bukan sembarangan, bukan seperti api yang biasa kita lihat yang boleh dikawal, tetapi mudaratnya ada persamaan dengan api yang dilihat, malah lebih dahsyat lagi. Mudarat kepada nyalaan api yang merupakan asal kejadian jin. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ada menyatakan pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Jan itu merupakan bapa kepada segala jin, iaitu iblis. Kenapa? Kerana iblis menyesatkan segala jin-jin, lalu jin-jin yang disesatkan oleh iblis itu jadilah kafir. Maka jin-jin kafir itu disebut dengan istilah syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah, bersama dengan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, menyusun dan menafsirkan kalimah-kalimah Al-Quran dalam kitabnya Al-Jalalain. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, mana-mana kalimah jin yang kita jumpa dalam Al-Quran merujuk kepada jin Islam, mana-mana kalimah dalam Al-Quran yang kita jumpa dengan kalimah asy-syaitan, kalimah syaitan itu merujuk kepada jin-jin kafir yang sesat, yang berpaling tadah kepada iblis, menjadi bala tentera iblis. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka pada ayat 15 surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada hamba-hambanya dari kalangan umat manusia, khasnya umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa mudaratnya jin-jin kafir syaitan itu kepada manusia. Mudarat. Kenapa? Asal kejadiannya pun sudah memudaratkan manusia. Apatah lagi pepatah Melayu menyatakan jangan main api. Jin bukan sembarangan api. Jin kafir yang menyesatkan itu, syaitan itu, api yang memudaratkan manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah,
Berbeza dengan api yang manusia nyalakan, api yang memberi banyak manfaat untuk manusia. Api daripada syaitan itu api yang memudaratkan manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita pagi yang berbahagia ini nak jelaskan berhubung tentang wabak penyakit yang mana ianya merupakan campur tangan syaitan, jin-jin kafir mengambil peluang dengan wabak yang Allah Ta'ala timpakan. Jin-jin kafir syaitan itu menyerang manusia. Itu sebenarnya. Maka kita terdedah dengan serangan jin-jin kafir, yakni syaitan. Maka kita pun bertanya, bukankah syaitan jin itu sentiasa serang manusia? Betul. Akan tetapi dalam tempoh masa wabak ini, wabak yang saya nyatakan kepada tuan-tuan menelan masa 2 tahun, dalam tempoh masa 2 tahun kita dah berlalu 8 bulan, kita ada lagi setahun 2 bulan, ada lagi setahun 2 bulan ni. Dalam masa setahun 2 bulan ni, syaitan jin-jin kafir tak melepaskan peluang menyerang setiap dari kalangan manusia. Ya, setelah manusia berhadapan dengan fasadul hawa, udara yang tercemar. Inna hadzal waba fasadul hawa. Rasulullah bersabda bahawasanya wabak penyakit ini mencemarkan udara. Apabila udara tercemar, manusia terancam. Pakai pelitup, itulah yang mampu kita lakukan. Pelitup muka, tutup 2 lubang hidung, tutup rongga mulut, itu yang mampu. Wahal kita ada 2 rongga, rongga tertutup, rongga terbuka. Tak tahulah mampu tak manusia. Tapi kalau petugas-petugas Kementerian Kesihatan, dia kena tutup lubang telinga, dia kena tutup 2 kelopak mata selagi berongga, tutup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akan datang nanti kena beli baju pula, baju yang macam petugas Kementerian Kesihatan, baju yang kalis daripada wabak. Kenapa? Rongga tertutup pun dia boleh masuk. Rongga tertutup, rongga roma yang selama ini yang boleh masuk, yang boleh tumbuh bulu si roma, sekarang di rongga itu. Benda tu pun boleh masuk. Apabila dah masuk, lemah badan manusia, syaitan jin-jin kafir mengambil kesempatan dengan kelemahan pada tisu tubuh badan manusia untuk menyerang. Serangan syaitan itu serangan yang memudaratkan. Kenapa memudaratkan? Allah isytiharkan pada ayat 15 surah Ar-Rahman, kerana syaitan jin-jin kafir itu asal kejadiannya nyalaan api luar biasa, nyalaan api yang tiada asap, nyalaan api yang tiada rupa bentuknya, warna tiada warnanya, tetapi nyalaan api yang amat memudaratkan pada
tubuh manusia. Wal-'iyazu billah. Dalam istilah bahasa Melayu, api yang tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, tetapi itulah dia bahagian api yang amat panas, maka disebut lidah api. Api itu marak menyala, bahagian paling atas, bahagian yang kita tak nampak, tetapi disitulah terkumpul habanya yang amat panas, maka orang Melayu sebut lidah api. Maka diterjemahkan juga mimmarijim minar, lidah api. Allah jadikan syaitan, yakni jin-jin kafir itu daripada lidah api yang amat memudaratkan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kalau kuliah yang lalu kita bicarakan ayat 27 suratul Hijr. Kuliah kali ini kita khususkan ayat 15 surah Ar-Rahman. Baik, setelah diisytiharkan betapa mudaratnya syaitan kepada manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, ta'awwazu billahi minasyaitan min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Hendaklah kamu memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan, sama ada bisikan syaitan, hembusan syaitan, dan ludah syaitan. Seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah bisikan syaitan? Rasulullah menjawab, ketika seseorang itu hampir kepada kematian, roh nak dipisahkan daripada jasad, syaitan datang membisikkan pada pendengaran telinga manusia supaya manusia sesat, supaya manusia berputus asa pada saat detik kematian. Wah. Rasulullah jelaskan lagi, yang dimaksudkan dengan hembusan syaitan ialah kesombongan syaitan. Syaitan dapat menguasai fikiran dan perasaan manusia agar manusia fikirannya, perasaannya, tesnya sombong, menegakkan kesombongan, hidup dengan kesombongan, agar manusia itu tidak dapat melihat kesalahan, kelemahan, kekurangan. Rasulullah nyatakan lagi yang dimaksudkan dengan ludah syaitan, bisikan, hembusan, ludah. Ludah syaitan maknanya syaitan memudaratkan manusia dengan ludah. Ludah manusia apa? Orang utara kata ayak, no? Ayak. Ludah manusia ni air, busuk air tu je lah. Tapi ludah syaitan bukan air. Ludah syaitan merupakan haba yang amat panas, bahang yang amat panas, angin yang amat panas. Jenis haba, bahang, angin. Begitulah jua
yang disebut, yang Allah nyatakan pada ayat 15 surah Ar-Rahman, nyalaan api yang merupakan lidah api. Maka apabila sebut ludah syaitan itu berbeza dengan ludah manusia. Ludah syaitan itu ludahan api, bukan ludahan ayak, bukan ludahan air liur, ludah api. Apabila diludahnya, mati sel, mati tisu badan manusia. Kalau dah tisu badan manusia mati, disebut baras, barah, kanser. Itu kena ludah syaitan. Wal'iyazu billah. Ludah manusia air, nampak, boleh dicuci bahagian tu. Ludah syaitan tak nampak, dia api. Api yang tak sama dengan api manusia. Ludah syaitan tu api. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedar-sedar je bahagian yang kena ludah itu diberitahu stage 4. Dah tahap 4 barahnya. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka nak dijelaskan lagi, dalam tempoh masa wabak ni, berwaspadalah, jangan putus-putus berzikrullah. Imam Ghazali ajarkan kita zikir harian dengan kadar 1000 kali. Kalau menyebut kalimah Allahu Akbar 1000 kali, banyak nah, ya. Banyak di situ menyatakan agar waktu itu penuh dengan zikrullah dari pagi sampai ke malam. Diaturkan zikir harian subhanallah 1000 kali. Macam banyak sangat. Tak apa, nak dipenuhkan masa kita tu, kerana dengan berzikrullah itu memberi makanan qutul qulub, qutur ruh, makanan hati dan makanan roh. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dalam tempoh PKP tak pasti bulan 12, insya-Allah selesailah tahun depan bulan 1, bulan Januari 2021 mungkin dah tak lagi lah. Mana boleh tahan kalau dah berapa bulan nak di PKP kan. Tetapi tempoh masa wabak penyakit ni 2 tahun. Tuan-tuan, dalam masa 2 tahun ni manusia sememangnya tak boleh lari daripada menerima angkara-angkara yang tak diingini. Lebih-lebih lagi dalam tempoh masa 2 tahun ini, tempoh masa wabak, syaitan ambil kesempatan, syaitan berpeluang untuk menyerang manusia agar manusia paling tidak sengsara. Kalau dah kena barah tu sengsara, kalau dah kena angin ahmar sengsara, kena minor stroke, apalagi stroke, manusia akan sengsara. Itu target dia. Lumpuh kalau boleh, syaitan nak bunuh biar seberapa ramai manusia yang terkorban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada perkara-perkara yang tak diingini. Yang penting maknanya kita memahami
apa sebenarnya wabak dan bahaya wabak untuk manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu kuliah kita dah masuk 6 pertemuan dah macam universiti pula. Ceritanya cerita wabak. Tak ada cerita lain ke? Tak ada cerita lain. Sampailah selesai kita bahaskan tentang wabak. Ya. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita ni tak sama dengan taklimat Tan Sri Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan. Tak sama. Dia banyak menceritakan kes-kes positif makin bertambah. Tapi kuliah ni nak nyatakan ada di situ yang tersurat, ada di situ yang tersirat, berdasarkan firman Allah dan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keterangan tokoh-tokoh ulama as-salafus saleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti ada sambung lagi ni, nak cerita lagi antara wabak dengan taun. Ada persamaan, ada perbezaan. Persamaan dari segi kemudaratan, berbeza dari segi musibah, jenis musibah yang terpaksa dihadapi. Wal-i'yazu billah. Sekadar itu dulu yang sempat kita bicarakan. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.